والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب زدنا رب زدنا وهداية من صالح ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم نعرف ونعم الملائكة المقربين وحزن وافتح لنا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار رحمتك يا رب اشرح لنا صدرنا لساننا فتن لساننا. قال الشيخ حسن تعالى نفعنا بعلوم في الدارين. Sekian. Dan haram sembahyang yang tiada mempunyai sebab, seperti sunat mutlak, atau yang mempunyai sebab tetapi mutaakhir daripadanya, pada lain daripada haram Mekah, disembahyangkan pada waktu karahiyah, yang ditegah sembahyang padanya, dan tiada jadi sembahyang, yakni tiada sah. Dan haram sembahyang. Dan haram sembahyang, sembahyang mana yang kata haram? Sembahyang yang tiada mempunyai sebab. Sembahyang yang tidak mempunyai sebab seperti sunat mutlak. Semata-mata solat, semata-mata sembahyang sunat, tak ada tilik kepada hasil sebab, terdapatkan sebab, tidak. Atau mempunyai sebab mutaakhirah. Artinya sembahyang tu sembahyang yang mempunyai sebab mutaakhirah, yang terkemudian. Sebab terkemudian seperti sembahyang sunat ihram. Sebab kita sembahyang sunat dulu, selepas tu baru kita ihram. Jadi ihram tu sebab bagi sunat sembahyang. Ihram tu sebab bagi sunat sembahyang. Dengan maknanya kalau tak nak ihram, tak ada sunat ihram. Kalau tak ada nak niat ihram, tak ada sunat ihram. Sebab mutaakhirah. Sebab atau yang mempunyai sebab tetapi mutaakhirah, ini terkemudian daripadanya, daripada sembahyang sunat. Haram tu pada lain daripada haram Mekah. Jadi tempat tu kalau di dalam tanah haram Mekah tu tidak ada waktu haram. Haram sembahyang disembahyangkan pada waktu karahiyah. Pada waktu karahiyah, apa maksud dengan kata waktu karahiyah? Yang ditegahkan sembahyang, yakni sembahyang sunat. Yang ditegahkan sembahyang padanya. Dan tiada jadi sembahyang. Kalau sembahyang juganya tiada jadi, yakni tiada sah. Jadi mana sembahyang tu haram, lagi pulanya tidak sah. Seperti sembahyang perempuan yang datang haid. Haram, lagi pulanya tidak sah. Jadi maknanya dia beberapa kait untuk nak jadi haram sembahyang. Satunya sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat. Sembahyang sunat mutlak
ialah sunat yang tidak mempunyai waktu, tidak mempunyai sebab. Tidak mempunyai sebab. Bukan sebab gerhana, bukan sebab apa. Artinya ada sebab juga, tetapi sebab tu terkemudian daripada sembahyang. Artinya ada sebab juga, tetapi sebab yang terkemudian. Lepas tu tempat yang sembahyang nak jadi haram tu ialah di lain daripada kawasan tanah haram Mekah. Begitu. Lepas tu haram tu pula pada waktu karahiyah. Lagi akan datang dia akan cerita mana dia waktu karahah. Jadi maknanya kalau faham daripada situ sembahyang fardu tidak ada, faham daripada situ yang katanya haram tu maknanya untuk sembahyang sunat yang mutlak dan sembahyang sunat yang sebab mutaakhirah. Maknanya sembahyang fardu tidak ada waktu yang diharamkan. Qadha tunai tidak ada waktu yang diharamkan. Dan juga sembahyang mana-mana sembahyang sunat mutlak ataunya bukan, sunat mutaakhirah ataunya mana-mana sunat sekalipun di dalam tanah haram Mekah tidak ada waktu yang diharamkan juga. Lepas tu pulanya sembahyang sunat yang mempunyai sebab yang terdulu daripada sembahyang. Mana terdapat sebab dulu daripada sembahyang. Seperti gerhana. Gerhana memang terdulu oleh gerhana pada atas sembahyang. Tawaf, sunat tawaf, maknanya kita tawaf dulu belum pada solat kan. Lepas habis tawaf tu baru kita sunat solat tawaf. Maka itu masa mana-mana pun tidak haram juga. Walaupun kebetulan dengan waktu karahiyah pun tidak ada haram juga. Jadi maknanya sembahyang sunat mutlak, sembahyang sunat yang mempunyai sebab mutaakhirah, tu saja yang diharam. Haram pada waktu karahiyah. Adapun kalau sebab mutaqaddim, sebab yang terdulu seperti sunat tawaf, sunat wudu, sunat gerhana, maka walaupun kebetulan dengan waktu karahiyah sekalipun tak diharam. Sebab kita tilik kepada terdapat sebab dulu daripada sembahyang. Sebab tilik kepada terdapat sebab dulu daripada sembahyang. Jadi maknanya kita sembahyang kerana diperolehkan sebab, maka tak tilik kepada waktu mana-mana. Dan iaitu terus, dan iaitu tak kala naik matahari hingga qadar segala. Segala setengah ibarat kata sekadar satu lembing. Iaitu waktu karahiyah, kata haram serta tidak sah sembahyang sunat mutlak, sembahyang sunat sebab mutaakhirah, iaitu tak kala naik matahari hingga qadar segala. Waktu matahari naik. Mulai daripada naik matahari, maknanya habis waktu subuh lah. Tak kala naik matahari hingga qadar segala. Pada waktu itu, haram serta tidak sah kita sembahyang sunat mutlak dan sunat yang mempunyai sebab yang mutaakhirah pada lain daripada tanah haram Mekah, haram salat. Adapun kalau nak qadha sembahyang, itu tak mengapa. Kalau nak qadha, itu boleh nak qadha sembahyang wajib di situ. Sebab yang kata haram tu dua perkara saja, sunat mutlak dan sunat mempunyai sebab yang mutaakhirah. Begitu.
mulai satunya mulai daripada naik matahari sehingga naik-naik tu dapat qadar segala pada pandangan mata kita. Satu segala maknanya lebih kurangnya satu kunjung. Kita berdiri, kita akak tangan naik, lebih kurang itulah pada pandangan mata kita. Agak katanya sekiranya matahari dah naik lebih tinggi daripada sekadar segala atau satu lembing tadi tu, sekunjung kita akak tangannya begini, maka lebih kurang itulah. Lebih kurang 2 meter, lebih kurang tu. Pada pandangan kita daripada jaraknya antara dia matahari dengan tanah, dengan bumi itu boleh segala sekadar lembing, artinya sekadar kita berdiri, lepas tu akak tangan begini. Apabila pandangan mata kita, matahari itu lebih tinggi daripada segala tu, bolehlah kita nak solat sunat mutlak. Tak kala naik matahari segala. Tetapi kalau kita katanya kebetulan matahari mulai naik, mulai gerhana. Matahari mulai naik, mulai nampak matahari, mulai gerhana. Maka di situ tidak haram. Di situ tidak haram sebab terdapat terdulu oleh sebab bagi sunat. Jadi maknanya kalau ketika matahari sedang naik, belum sampai segala, ketika tu mulai jadi gerhana. Maka boleh ke tidak kita nak solat sunat gerhana pada masa itu? Jawabnya boleh. Sebab apa? Sebab kerana terdapat sebab dahulu daripada disunatkan sembahyang. Gerhana dulu daripada sembahyang. Begitu. Dan lagi lah, kita katanya kebetulannya matahari mulai naik, kita habis tawas 7 keliling. 7 pusingan. Maka boleh kita nak solat sebab kerana terdulu oleh sebab. Satu. Dan tak kala rembang-rembang matahari hingga gelicir, dan tak kala rembang-rembang matahari. Dan tak kala rembang-rembang matahari. Rembang-rembang matahari itu maknanya matahari duduk di pertengahan langit. Maknanya matahari itu sama dengan khat istiwa. Mana apabila matahari itu ada pada tengah-tengah langit, maka waktu itu pun haram sembahyang. Jadi matahari itu naik, kalau masa dia naik tu, hala naik tu tak apa lagi. Apabila dia ada di pertengahan langit, apabila matahari itu ada di pertengahan langit, maka di masa itu mulai kita haram kita takbiratul ihram, mulai sembahyang. Jadi maknanya kalau kita mulai solat belum pada matahari rembang, itu tak mengapa. Begitulah kalau kita katanya tengok dengan jam tu, kita katanya kalau kita tengok jam tu, waktu istiwa, waktu matahari rembang tu pukul 1.00 masalah. Pukul 1.00 masalah. Waktu matahari rembang, kalau kita mulai takbiratul ihram belum pada tu, itu tak mengapa. Ada 2 minit lagi matahari nak jadi rembang, nak jadi duduk di pertengah langit, kita mulai takbiratul ihram, sembahyang sunat mutlak. Artinya sembahyang sunat yang
mempunyai sebab mutaakhirah. Lepas tu hujung-hujung solat kita tu jadi kebetulan dengan matahari rembang, kita belum habis solat lagi. Maka itu tak haram. Jadi kebetulannya, jadi maknanya tak boleh kita mulai takbiratul ihram yang berkebetulan dengan matahari rembang. Begitu. Hingga gelicir. Gelicir ni masuk zuhur lah. Dimaksud gelicir ni apabila dia lepas pada rembang tu, apabila dia mulai turun, dah jadi mulai turun. Dia matahari dia naik. Apabila di pertengahan tu, lepas pada pertengahan, lepas pada naik jadi rembang. Lepas pada rembang tu jadi turun. Kalau jam tu, kalau kita tengok jarum jam tu, maknanya di seolah katanya rembang kalau jalan tu, kalau jam tu seolah kata di nombor 12 tu lah. Maknanya dia berjalan, naik-naik, apabila sampai betul-betul di pukul di angka 12, di nombor 12 tu seolah katanya rembang. Apabila lepas pada 12 tu, tu mana dah istiwa. Apabila istiwa tu habis waktu karahah. Jadi tak berapa lama lah. Ketika dia rembang, kalau masa rembang tu, kalau matahari betul-betul tu, dia tak nampak bayang bagi sesuatu. Tidak ada bayang bagi sesuatu. Tapi bukan setiap harinya begitu. Setahun ada 2 kali saja. Kalau betul-betul matahari rembang tu, kalau kita berdirikan di tengah panas tu, tidak ada bayang. Sebab betul-betul matahari di atas kepala kita. Mula dia sengit ke arah turun, itu dah masuk waktu istiwa. Dah masuk gelicir matahari. Malaikan pada hari Jumaat. Malaikan pada hari Jumaat. Maknanya untuk hari Jumaat, tidak haram sembahyang mana yang kita cakap tadi. Sembahyang sunat mutlak, sembahyang sunat yang sebab mutaakhirah tadi. Kalau hari Jumaat tidak haram. Tak haram kita sembahyang sunat mutlak, sunat yang mempunyai sebab mutaakhirah ketika matahari rembang. Hari Jumaat. Jadi maknanya untuk hari lain yang katanya haram sembahyang sunat mutlak dan sunat yang mempunyai sebab mutaakhirah pada waktu matahari rembang tu untuk lain daripada hari Jumaat. Kalau hari Jumaat tidak ada haram pada sembahyang tersebut pada waktu matahari rembang. Hari Jumaat ni, dan jikalau bagi orang yang tiada hari hadir Jumaat sekalipun, seperti orang perempuan, tidak wajib hadir Jumaat, sekalipun tak haram juga. Jadi maknanya walaupun orang ni wajib Jumaat, walaupun dia tak wajib Jumaat. Siapa dia yang tak hadir Jumaat, mana dikandang kita hadir ni, maknanya tidak wajib Jumaat. Dikandaki orang yang tiada hadir Jumaat, maknanya orang yang tiada wajib Jumaat. Siapa yang tak wajib Jumaat? Siapa? Orang perempuan, semua, kelakuan mana-mana sekalipun tak wajib. Orang lelaki yang musafir, kan? Orang lelaki yang musafir tak wajib juga Jumaat. Kemudian dia katanya, ketahui olehmu adalah waktu rembang-rembang itu sangat picik, maka tiada hampir diketahui dengan dia melainkan gelicir. Dia nak cerita katanya, waktu matahari rembang ialah waktu matahari duduk di pertengahan langit.
Jadi kita kira beginilah. Macam jarum jam berjalan tu. Dah. Getik-getik dia tu. Getik-getik dia tu. Dia naik. Mulai daripada 6 tu. Daripada 6. Daripada nombor 6 tu, mulai di situ dia mulai naik. Naik sampai di betulan dengan nombor 12. Dengan angka 12. Betul-betul dengan 12 tu, di situlah. Jadi maknanya dia naik. Naik sampai di tengah. Lepas pada di tengah, dia mulai turun. Jadi maknanya kita, dia turun. Kalau jam tu, jarum jam tu, kalau kita nak banding, turun sampai di nombor 6 tu, lepas pada 6 tu dia mulai naik, kan? Lepas pada di 6 tu kita tengok jarum jam, lepas pada 6 tu dia mulai naik. Dia naik sampai di nombor 12. Nombor 12 tu seolah kata kalau matahari rembanglah masa tu. Lepas di situ ia akan turun pula. Mulai turun itulah dikatanya zawal, masuk waktu zuhur. Maka waktu rembang ni dia katanya ketahui olehmu, adalah waktu rembang-rembang itu sangat kecil. Sekejap saja. Sekejap saja. Sangat kecil. Tak luas, masa dia tak luas. Maka tiada hampir diketahui dengan dia. Kita tak boleh nak tahu. Kita tak boleh nak tahu dengan dia. Jarang orang nak tahulah. Kalau kita tengok, susah nak tahu. Tiada hampir ketahui. Boleh nak tahu tapi susah nak dapat tahu. Malaikat gelicir. Jadi kalau sekarang tu, kalau kita tengok dengan waktu takwim tu senanglah. Kalau dia tulis di dalam takwim tu, dia katanya waktu zuhur masuk pukul 1.15. Pukul 1.15 minit. Kalau dia katanya zuhur masuk pukul 1.15 minit. Pukul 1.15 minit, maknanya belum pada 15. Kita kata pukul 1.14 tu, ialah waktu rembang. Sebab lepas pada tu dia akan jadi zawal. Jadi maknanya nak tahu malaikat dah tahu gelicir matahari. Tetapi bahawasanya takbir taharrum takbiratul ihram. Pada ketika itu haram dan tiada sah. Jadi maknanya seminit ke 2 minit lebih kurang itulah, belum pada nak masuk waktu zuhur, jangan kita mulai takbiratul ihram dengan semayang sunat mutlak dan semayang sunat mutaakhirah. Tunggu sekejap, seminit 2, lepas pada tu apabila masuk waktu zuhur, dah gelicir dah habis dah. Dah lepas dah daripada waktu rembang matahari. Jadi kita tunggu sekejap saja. Jadi maknanya seminit 2 tu belum pada nak jadi apa dia? Belum pada nak masuk zuhur. Sebab kalau yang ditulis tu zawal, artinya masuk waktu zuhur di sisi zawal matahari, di sisi gelicir matahari, itu dah lepas daripada waktu rembang matahari. Sebab kalau tak zawal, selepas pada rembang tu ia jadi zawal. Zawal tu maknanya matahari mulai menghadap kepada turun. Lepas pada naik jadi betul-betul tu, itu jadi rembang. Jadi sekarang tu senanglah kalau kita tengok jam. Kalau orang zaman dulu tidak ada jam, susahlah. Susah nak tahulah. Tapi orang sekarang senang dia tengok jam. Kalau kata zuhur tu masuk pukul 1.15. Pukul 1.15 minit. Maknanya belum pada minit yang ke-15 tu, 13.14 lebih masa tu, kita ambil luas sikit. 13.14 lebih kurang tu, maka jangan solat lagi lah. Jangan mulai takbiratul ihram dengan sembahyang sunat mutlak dan sembahyang sunat mempunyai sebab mutaakhirah. Begitu.
Dan ni yang ketiga pula, dan tak kala kuning tak kala kuning-kuning hingga jatuh matahari. Dan tak kala kuning-kuning sehingga jatuh matahari. Orang Melayu dulu panggil jatuh. Bahasa Arab panggil ghurub. Jatuh matahari itu maknanya masuk maghrib lah. Jatuh matahari itu maknanya masuk maghrib. Jadi maknanya apabila kita pandang, kita tengok dekat-dekat nak masuk maghrib tu matahari jadi kuning kan. Tengok musim kemarau, apabila dekat-dekat dengan maghrib tu, apabila cahaya matahari jadi kuning, maka ketika tu haram solat sunat mutlak. Walaupun kita belum solat asar sekalipun. Walaupun belum solat asar lagi sekalipun, itulah, tak sunat dah lah. Hingga jatuh matahari. Hingga jatuh matahari, maknanya jatuh matahari maknanya kalau kita orang dulu panggil tenggelam matahari kan. Sehingga tidak nampak bulatan matahari. Sehingga tidak nampak bulatan matahari. Begitu. Sehingga jatuh matahari, maknanya apa dia? Tak nampak matahari. Dia matahari ni kita kira macam ni. Kita katanya ni ini matahari ini matahari. Kalau ni matahari masih nampak lagi. Ni matahari, ni tanah, ni bumi. Ni bumi. Maka kalau dia turun tu, ada separuh. Ada separuh gini, maka tak itu lagi. Tak panggil ghurub lagi, tak panggil jatuh lagi. Dia kena tenggelam semua ni. Kalau begini tak jatuh lagi, kalau sikit, kalau begini tak panggil jatuh matahari lagi. Begini tak jatuh lagi. Masih kalau selama mana duk nampak bulatan matahari tu maknanya tak jatuh lagi. Ni kalau ada sikit lagi. Ni. Ada sikit lagi, ini pun tak panggil jatuh lagi. Apabila lepas, dah habis, barulah panggil kata jatuh matahari. Maknanya selama mana duk nampak, masih nampak lagi bulatan matahari itu, kira katanya tak jatuh lagi, tak masuk maghrib lagi. Kalau puasa pun tak boleh nak buka puasa lagi. Kalau puasa pun tak boleh nak buka puasa lagi. Kalau sembahyang maghrib pun tak boleh nak solat, tak boleh nak solat maghrib lagi. Kalau apa dia? Kalau waktu haram tu tak boleh, tak lepas lagi. Dia begitu juga. Begitu juga kalau naik matahari pun demikian. Naik matahari pun demikian. Dia kira katanya naik itu mulai naik matahari, kita kira begini. Dah besar sikit. Kalau itu. Kalau begini, ni. Sekejap ni tak nampak. Kalau ni bumi ya. Kita kata ini bumi, ini bumi. Lepas tu di sini tu mulai naik separuh begini, ini tak panggil naik matahari lagi. Ini tak panggil naik matahari lagi. Nah, walaupun dah mulai timbul bulatan dia dah nampak kan. Dia kena naik lepas.
lepas daripada kawasan bumi, itu baru panggil kata naik matahari. Kalau kalau begini, ni dah nampak kan bulatan dia tu dah nampak. Biru ni matahari. Kita kata ni belum panggil naik matahari lagi. Sebab separuh di dalam, cakap mudah katanya, separuh di dalam bumi lagi. Maka kalau begini, ni naik lepas. Apabila lepas daripada bulatan dia, lepas daripada bumi, barulah kira kata naik matahari. Jatuh pun begitu juga. Apabila jatuh ni, kalau begini, tak panggil jatuh lagi. Ni pun tak masuk maghrib lagi. Kalau sakat ni pun tak masuk maghrib lagi. Ada nampak lagi biru. Ada nampak lagi, tak masuk lagi maghrib. Tak masuk lagi maghrib. Ni kalau turun hingga tak nampak bulatan matahari, barulah masuk maghrib. Begitu. Dan tak kalau kuning-kuning. Jadi kuning cahaya matahari itu dah jadi kuning. Dekat-dekat nak jatuh, dekat-dekat nak lepas, dekat-dekat waktu yang hampir-hampir nak masuk waktu maghrib. Matahari dah cahaya dia tu mulai jadi kuning. Waktu itu haram kita solat. Haram serta tidak sah sembahyang sunat mutlak dan sembahyang sunat yang mempunyai sebab mutaakhirah. Dua tu lain daripada tanah haram. Apabila jatuh matahari, habislah waktu haram. Dah masuk maghrib. Begitu. Dan kemudian daripada sembahyang subuh. Dan kemudian daripada sembahyang subuh hingga naik matahari segala. Kalau sembahyang subuh awal, tu mana lepas subuh sampai naik matahari segala tu tak boleh nak solat. Solat apa dia? Solat sunat mutlak dan mempunyai sebab yang mutaakhirah. Sehingga naik matahari segala. Itu pun waktu dia haram. Dan kemudian daripada sembahyang asar. Dan kemudian daripada sembahyang asar. Jadi apabila dia tak bertemu ke dengan kata matahari kuning tadi, kalau kita katanya kita sembahyang asar di awal waktu, lepas pada habis sembahyang asar itu, apabila selesai pada sembahyang asar, walaupun matahari belum jadi kuning lagi, masih panas lagi, masih panas lagi tu, awal-awal waktu asar tu, masih panas sangat lagi. Masih panas lagi. Kalau musim kemarau tu masih panas lagi. Maka itu dah haram solat. Walaupun belum matahari kuning lagi. Belum matahari kuning. Tapi maknanya kalau kita katanya waktu asar dah masuk sejam. Dah 1 jam. Jadi matahari belum kuning lagi. Kita belum solat asar. Kita nak solat sunat mutlak boleh? Waktu asar dah masuk, dah sejam dah. Dah 1 jam dah lalu masa waktu asar. Tapi belum jadi kuning. Kita belum solat asar lagi. Kalau nak solat sunat mutlak boleh lagi. Nak solat sunat mutlak boleh lagi. Nak solat sunat mempunyai sebab mutaakhirah boleh lagi. Sebab matahari belum jadi kuning lagi. Kita belum solat asar lagi. Begitu. Lepas tu, kemudian kalau kita katanya, kalau kita kata kita sekarang waktu matahari dah jadi kuning. Waktu matahari dah jadi kuning. Tetapi kita belum solat asar. Boleh ke tidak nak sembahyang sunat mutlak?
dah tak boleh sebab tilik kepada matahari dah kuning walaupun kita belum solat asar. Begitu. Tetapi kalau kita belum solat asar, belum matahari jadi kuning, bolehkah tidak nak sembahyang sunat mutlak? Boleh. Begitu. Tengok. Dan dia katanya dan kemudian daripada sembahyang asar dan jikalau sembahyang dengan jamak takdim sekalipun. Walaupun kita sembahyang asar di dalam waktu zuhur sekalipun. Tu jamak takdim asar maknanya sembahyang asar di dalam waktu zuhur sekalipun. Tu maknanya dan jikalau ghayah ini bentuk ibarat begini panggil ghayah haram sembahyang kemudian daripada habis sembahyang asar tu ghayah dianya dan jikalau sembahyang yakni sembahyang asar dan jikalau sembahyang yakni sembahyang asar dengan jamak takdim sekalipun. Sembahyang yakni sembahyang asar dengan jamak takdim maknanya sembahyang asar di dalam waktu zuhur. Sekalipun haram juga. Jadi kalau kita katanya solat asar di dalam waktu lepas pada zuhur jamak takdim pukul 2 tu tengah hari kita dah solat asar sebab kita jamak takdim. Pukul 2 tengah hari tu kita dah solat asar. Jadi panjang. Jadi panjang waktu duduk dalam waktu tak boleh sembahyang sunat mutlak, tak boleh sembahyang sunat mempunyai sebab mutaakhirah panjang. Sebab katanya habis sembahyang asar dah tak boleh dah. Sembahyang sunat mutlak dan sembahyang sunat mempunyai sebab mutaakhirah. Jadi haram sembahyang sunat mutlak dan sunat mutaakhirah, sunat mempunyai sebab mutaakhirah lepas pada solat asar tu hingga masuk matahari. Sehingga jatuhlah masuk matahari. Masuk matahari ni apa maksud dengan kata masuk matahari? Maknanya dah masuk sumur bulatan matahari. Tapi orang dulu kata matahari masuk dalam bumi kan. Orang dulu cakap gitu. Masuk mana jatuh matahari lah. Sebenarnya matahari dia tak jatuh pun, tak masuk pun. Bukan matahari masuk dalam langit. Bukan matahari jatuh pun. Dia ada berpusing kan masa jam tu. Maka apabila adat orang cakapnya begitu kan. Ada orang Melayu cakapnya begitu. Tapi orang Arab dia tak panggil jatuh. Dia panggil gurub. Hilang. Gurub tu dah. Maknanya dah lepas pada tak nampak tu dia kata gurub. Hingga jatuh matahari maknanya sehingga tak nampak bulatan matahari. Hingga jatuh matahari hingga tak nampak bulatan matahari. Maknanya kalau masih nampak bulatan matahari walaupun separuh macam saya buat gambar tadi, maka itu tak panggil masuk lagi. Katanya dan inilah waktu yang lima yang dinamakan waktu tahrim. Dan inilah waktu-waktu yang tersebut dan inilah waktu-waktu yang tersebut, masa-masa yang tersebut tadi, waktu yang ada lima waktu yang dinamakan waktu tahrim. Waktu tahrim dan dinamakan juga waktu karahiyah sembahyang padanya. Jadi maknanya dua nama lah. Setengah tu panggil waktu tahrim, setengah tu dia panggil tengah-tengah tepat dia panggil waktu karahiyah. Kalau kita tengok tu berlainan panggilan tu tahu kata ini suatu benda saja. Setengah kitab dia kata waktu tahrim sembahyang, setengah kata waktu karahiyah sembahyang. Tetapi maksudnya
sama. 5 waktu yang tersebut tadi. Maka tiga yang pertama itu iaitu tak kala naik matahari dan tak kala rembang-rembang dan tak kala kuning, takluk takluk dengan waktu maka tiga yang pertama, 5 tadi, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 3 yang pertama, 1, 2, 3 tadi. 1, 2, 3 tadi. Mana dia 3 yang pertama, satunya iaitu tak kala, itu dia ada sebut. Tak kala naik matahari dan tak kala rembang dan tak kala kuning-kuning, itu takluk, yakni sakutan dengan waktu. Itu bersakutan dengan waktu. Kita boleh tengok jam lah. Kita boleh tengok jam lah. Sebab itu dia bersakutan dengan waktu, dengan masa. Dia bersakutan dengan waktu, dia bersakutan dengan masa. Bolehlah kita nak tengok. Bolehlah kita menentu. Hari ni haram, pagi ni kita kata besok boleh kita rancangkan, boleh kita letak. Jam berapa pagi jam berapa, sebab naik matahari sampai 1 lembing kan. Jam berapa sampai berapa, berapa minit, berapa jam kita boleh letak. Betul jam berapa, minit yang berapa jadi rembang, jadi kuning itu jam berapa, minit yang ke berapa sehingga sampai ke bila, minit ke berapa, itu boleh kita letakkan. Sebab kita katanya itu kembali kepada waktu, bersakutan dengan waktu. Dan dua yang kemudian itu mana? Lepas asar dan lepas subuh. Dua yang kemudian ialah lepas asar dan lepas subuh. Itu takluk ia, bersakutan ia dengan perbuatan. Sebab dia katanya apa dia? Habis asar haram. Kan? Habis subuh, mana apabila selesai daripada sembahyang asar, maknanya masuk dalam haram sembahyang sunat mutlak dan sembahyang sunat mutaakhirah. Habis solat subuh, begitu. Jadi mana nak menentu jam tak boleh. Dua ni nak menentu jam tak boleh. Boleh jadi orang ni sembahyang asar awal. Tengok tadi tu kalau boleh jadi sembahyang asar pukul 2 tengah hari kan. Pukul 2 boleh jadi. Boleh jadi pukul 5, boleh jadi pukul 6 dia sembahyang asar. Begitu. Jadi dua yang kemudian tu bersakutan dengan perbuatan. Apa dia perbuatan? Ialah sembahyang subuh dan sembahyang asar. Jadi 3 daripada 5 bersakutan dengan masa. Itu yang ni kita boleh menentukan jam. Yang keduanya bersakutan dengan perbuatan. Ialah apa dia? Sembahyang subuh dan sembahyang asar. Kita nampaknya kita nak ulang balik ya. Maka 3 yang pertama iaitu tak kala naik matahari. Kita ulang di situ. Untuk hari ini kita akhir di situ. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa nawwir qulubana